Tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian, kemudian antara perkaranya lagi apa? Satu fenomena, banyaknya kematian mengejut. Kematian mengejut, tuan-tuan, itu tanda akhir zaman. Mati mengejut. Disebut dalam hadis daripada Anas bin Malik, memberitakan hadis secara marfu' dalam riwayat At-Tabarani dalam Mu'jam Awsat. Nabi SAW bersabda, inna min amarati sa'ah an yadhhara mautul faj'ah, iaitu antara tanda-tanda kiamat ialah banyaknya berlaku kematian mengejut, kematian mendadak. Tuan-tuan, kita boleh tengok benda ni dengan jelas pada hari ini. Zaman dulu kita boleh saksikan betapa orang nak mati tu dia ada stereotip, tuan. Nak mati tu biasanya dia akan sakit dulu. Sakit, boleh bercakap elok, lama-lama tak boleh nak bercakap. Kemudian duduk di rumah, tak keluar rumah dah. Duduk, lepas duduk berjalan pun pakai tongkat 4 tu. Mula tongkat 2 tu tongkat 4. Lepas tongkat 4 tak boleh berjalan dah, duduk. Orang pun tolong papa apa tu baring. Baring-baring lama orang baca Yasin. Baca Yasin orang kata lorak dah. Orang kata lorak dah ni. Mainlah kita baca Yasin lepas semua sampai dia meninggal. Itu stereotip. Banyakkan mati semua lagu tu. Jumpa sana sakit, orang baca Yasin. Sini sakit, orang baca Yasin. Kan dulu kan? Sekarang ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, kematian hak macam tu bukan tak ada, ada, tapi tak banyak dah. Banyak kematian yang mengejut. Duduk elok-elok, duduk sembang tu, duduk sembang elok-elok, tiba-tiba pam, dia main sakit dada. Dia main sakit dada, bawa pergi hospital, mati. Kenapa? Heart attack, sakit jantung. Berapa banyak kes yang berlaku seumpama itu sekarang ini. Tu belum lagi aksiden mati mengejut, oh banyak. Tu belum lagi yang kena kanser, tiba-tiba hantar-hantar pergi hospital stage 4. Terkejut dah, stage 4 dah, duduk 2-3 hari, 4-5 hari tak ada. Kematian mengejut, tuan-tuan, cukup banyak. Dan itu satu fenomena yang berlaku, yang menunjukkan betapa itulah tanda-tanda akhir zaman, yang menuntut kita untuk membuat persiapan dan juga persediaan serapi mungkin, sebaik mungkin kita buat persiapan kita, tuan-tuan, untuk menghadapi kematian yang boleh datang pada bila-bila masa. Kerana dia datang secara faj'ah. Mautul faj'ah maknanya mati secara mengejut, tak sangka-sangka. Penyakit tu tak duk cek, tak pernah ada pun. Bukan tak nak cek, tak nak ada. Tiba-tiba dia main tu, main sekaligus terus kolaps, terus jatuh. Itu yang kita kata kematian mengejut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apa lagi fenomena? Fenomena yang berlaku yang bukan menunjukkan buruk dah, bukan benda buruk tapi benda fenomena, iaitu bumi Arab akan kembali menumbuhkan tumbuhan hijau dan bersungai. Sumber daripada Abu Hurairah, hadis sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, la taqumu sa'ah hatta ta'uda ardul Arab murujan wa anhara. Tidak akan berlaku kiamat sehingga bumi Arab kembali berumput, tumbuh-tumbuhan dan bersungai, mempunyai saliran air. Tuan-tuan kalau perasan, baru ni ramai duk share di Facebook. Kan ramai lah orang pergi Mekah. Dulu orang pergi Mekah tak macam sekarang. Dulu jarang-jarang pergi Mekah. Lah ni hari-hari ada penerbangan. Kalau kita pergi Mekah, muka Melayu saya, muka Bang Faleh banyak lah nak ceritanya, ramainya orang kita pergi ni. Dulu tak macam tu. Lah ni bila nak pergi, jom pergi, senang je kan. Siapa nak pergi boleh pergi, ada masalah, boleh je nak pergi, anytime boleh pergi, mudah. Dan waktu kita dapat menyaksikan perkembangan Mekah. Dulu kering kontang kan? Sekarang ni kalau kita tengok, dia sudah berubah. Dan saya sendiri saksikan, dan saya pernah sebut ke tuan-tuan, sebab hari tu saya pergi Mekah bulan 11 hari tu, itu sekolah hari tu kan, 2 bulan lepas lah. 2 bulan lepas saya pergi, saya pun terkejut kan. Sebab kita duk pergi, kadang kita bawa orang pergi tu kan, dah jadi apa kita kata sebagai penasihat untuk bawa apa, membincangkan tentang
perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum hakam, bawa pergi sana, bawa jemaah sebagainya. Dulu duk pi tengok banyak lagi bukit-bukit yang batu-batu ni. Lalu batu nampak kan bukit depa kan bukit yang batu. Tapi saya sebut kat tuan-tuan baru ni, yang saya sendiri terkejut bila mana saya nak pergi ke Hudaibiyah tu. Kalau orang nak pergi Mekah, dia tahu, dia boleh bayang Hudaibiyah tempat dia nak tempat dia nak miqat pula kan, dia nak nak buat umrah pula tu, dia pergi Hudaibiyah, antaranya tempat yang jemaah akan dibawa. Itu memanglah mana-mana package umrah dia akan bawa pergi Hudaibiyah, dia akan bawa pergi Ja'ranah. Tambahan lagi nak bawa pergi ke Taif, ke Qarnul Manazil, tak apa yang tu. Tapi dalam perjalanan ke Hudaibiyah tu, dia akan lalu ladang unta, tuan. Lalu ladang unta belah kanan. Kalau pergi dia belah kanan ladang unta. Dan kiri kanan tu akan nampak bukit. Pasir bukit. Pasir bukit. Dan bukit tu selama ni memang saya tengok tu, dan bukit tu bukit batu lah. Bukit batu. Batu adalah pokok-pokok renet, pokok padang pasir tu adalah, pokok gurun tu kan. Tapi baru ni pun saya tengok, saya pun rasa pelik tuan-tuan. Bila mana lalu tu saya tengok satu bukit tu hijau ya penuh. Hijau. Fenomena ni tak pernah tengok. Tempat yang sama kita tengok sebelum ni tidak ditumbuhi dengan tumbuhan. Tempat yang sama bukan depa pi tanam dah, memang ditumbuh. Tempat yang sama tiba-tiba pohon hijau tumbuh. Tuan-tuan, ini mengejutkan sebab benda tak pernah berlaku. Rupa-rupanya bukan tempat tu saja, tempat lain pun orang habaq serupa juga, sini sana banyak tempat. Kita pun terkejut, siapa jadi macam ni? Tak payah terkejut tuan-tuan. Nak terkejut apa? Nabi dah habaq lah. Sebab tu orang yang berdamping dengan hadis Nabi SAW, orang yang baca hadis Nabi ni, dia tak terkejut. Bahkan dia tengok macam tu satu keinsafan dalam diri dia. Hak Nabi habaq ni tuan-tuan dah mula berlaku sikit. Dan Nabi bagi tahu dah bahawa tidak akan berlaku kiamat hinggalah bumi Arab itu kembali menghijau, berumput, naik pokok. Maknanya benda itu akan berlaku. Dan orang yang faham hadis Nabi, dia tak terkejut. Dia tengok ni, patutlah aku dah baca hari tu di masjid. Allah faham aku baca hadis tu. Nampak tak tuan-tuan? Jadi kita nampak Allahu Akbar. Ini tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tanda kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu yang benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap daripada hawa nafsu, melainkan hak Nabi bercakap itu merupakan wahyu daripada Allah Taala. Nabi sebut tuan-tuan, dah berlaku. Itu satu fenomena. Tak baik ke fenomena itu? Dah, dia tak kena-mengena. Tak baik pun nak tak baik apa. Tumbuhan hijau okeylah. Kan? Tapi itu tanda kiamat. Batu kita kata tanda kiamat bukan sekadar menunjukkan benda tak baik. Dah. Tapi dia satu fenomena yang berlaku. Satu perubahan yang berlaku. Baik perubahan iklim, baik perubahan kita kata tanah, baik perubahan muka bumi. Perubahan-perubahan ini menunjukkan Nabi dah habaq 1400 tahun dulu, dan inilah yang akan berlaku satu demi satu demi satu demi satu, dan ianya sudah kita saksikan di depan mata kita tuan-tuan. Kalau tak beriman lagi tak tahulah. Itulah nak mengingatkan kepada kita supaya kita ingat tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala mesti dipertingkatkan. Sebab apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tak silap tuan-tuan, dia tetap akan berlaku dan dia terus berlaku sampailah satu tahap bila mana dah kita kata dah berlaku secara meluas, kan? Secara meluas, maka dia akan pergi kepada petanda-petanda yang lebih besar daripada itu. Bila sebut petanda-petanda yang lebih besar, masuk waktu dah. Petanda-petanda lebih besar maknanya barulah kita makin menghampiri satu saat yang memang jelas disebut dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha dan sebagainya. Tuan-tuan, nak masuk waktu Isyak. Jadi kita bagi laluan dulu untuk azan Isyak dikumandangkan, insya-Allah. Kita akan sambung selepas ini, insya-Allah.